Mungkin antara soalan yang terakhir lah, saya nak sentuh tentang the Perlis exceptionalism sikit. Ini pemahaman saya. Kalau saya khilaf, Doktor tolong perbetulkan. Di Malaysia ini kita mengambil pendekatan very institutionalized Islam. Maksudnya kita ada negara-negara Muslim yang lain yang lebih fleksibel dari segi Islam dia. Dari segi mazhab dia, dari segi penerimaan pelbagai pandangan. Tapi kita di Malaysia ni agak institutionalized. Jadi kita define Islam itu sebagai ahli sunnah wal jamaah dan sebagainya. Baru-baru ini ada rang undang-undang Mufti Wilayah Persekutuan. Dan benda ni membawa kepada isu the Perlis exceptionalism lah. Yang the mazhab exceptionalism. Well, there's a reason why he's the Mufti of Perlis walaupun dia orang Matampau. Di mana kalau tak silap ada usaha untuk membuat takrifan kepada ahli sunnah wal jamaah ni yang sangat spesifik, dan itu yang menimbulkan sedikit kegusaran dan bantahan daripada negeri Perlis, daripada Raja Perlis sendiri dan juga daripada mazhab. So mungkin doktor nak jelaskan apa isu dia di sini dari segi takrifan itu. Kenapa tak setuju dengan takrifan yang cuba dibuat dalam rang undang-undang itu? Adakah ia terlalu rigid, terlalu sempit, ataupun adakah mungkin Perlis mempunyai pandangan yang berbeza tentang isu ini? Dia balik pada soal tafsiran tu satu hal kan, iaitu kita pada asalnya payung Islam itu begitu besar. Dan payung ahli sunnah itu merangkumi dengan sekolah-sekolah yang banyak. Kenapa kita nak limitkan hanya 1-2 sekolah dan kita cuba untuk exclude, buang yang lain? Apa tujuannya? Sedangkan kita tak ada satu isu kekalutan, pergaduhan pasal isu itu dalam negara ini. Misalnya kalau kita kata fiqh itu hendaklah mazhab Syafi'i semata-mata, itu kita menyempitkan. Sedangkan praktikalnya manusia ini mengamalkan berbagai mazhab. Walaupun kita sebut mazhab Syafi'i, berapa banyak yang kita amalkan bukan dalam sekolah Syafi'i saja. Kalau saya kata Asy'ariyah Maturidiyah, kalau saya tanya Syahrir ataupun KJ ataupun siapa saja, Asy'ariyah Maturidiyah lah, saya rasa mereka pun tak tahu. Tiba-tiba macam mana kita kata semua rakyat Malaysia Asy'ariyah Maturidiyah? Yang Islam ni semua Asy'ariyah Maturidiyah. Bahkan yang kata, yang bentang tu sendiri, kalau saya tanya tentang isu-isu tentang logika, perbahasan, isu-isu tentang sifat-sifat Tuhan mengikut sekolah Asy'ariyah dan Maturidiyah, saya rasa mereka pun tak tahu. Bahkan sebagai tu nak sebut Asy'ariyah Maturidiyah pun tak berapa nak lepas lagi. Bukan kata nak tahu isi dia. Itu tak kira lagi sekolah Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Mengapa kita nak pergi ke situ? Melainkan saya bertujuan untuk mengelakkan orang lain mendapat position tertentu. Bukan kerana kita nak position tu, saya pun tidak pernah bermimpi untuk apa position. Tapi itu satu benda yang tidak adil umpamanya. Contohnya saya kata, kalau kita buat orang Melayu ialah orang Jawa. Tak boleh lah macam tu. Sedangkan orang Melayu tu banyak lagi. Okey. Oleh masalah konstitusional, kalau katakanlah Perlis tidak meletakkan sebagai Asy'ariyah Maturidiyah, dia meletakkan sekolah ahli sunnah yang luas. Dan dia mengutamakan sekolah ahli sunnah pada ahli asar, itu ahli yang asal. Jadi kalau sekiranya Raja Perlis menjadi yang di-Pertua Agong, adakah nak menganggap dia telah terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah bila-bila dia datang ke wilayah persekutuan? Sebab ada takrifan sedemikian tadi lah. Maka dengan itu dia tak bolehlah jadi ketua agama lagi. Dan ini semua, apa tujuan hal-hal yang seperti ini nak dibangkitkan? Saya akan heran juga. Saya harap ramai juga pejuang RUU ni yang berjuang begitu sampai nak buat demonstrasi kat parlimen dan seumpamanya. Tapi saya duk harap mereka ada semangat yang sama pada JSB ni. Tapi tak apalah, itu nanti jadi politik pula. Tapi itu akan jadi viral. Jadi ertinya kalau benar-benar apa tujuannya? Orang awam di jalanan, mereka fahamkah kenapa kita nak bawa mereka pada polemik, perbahasan teologi yang telah lama berakhir dalam sejarah? Maksudnya
hatta dengan isu pemilihan tasawuf dan seumpamanya. Sekolah Islam ni luas, cukuplah. Kalau kita ada tadi parti yang menyempitkan Islam untuk dia pun telah menjadi krisis pada kita pada suatu ketika. Nanti akan kedatang lagi orang Malaysia pergi ke Saudi, tak mau lagi semayang belakang orang Saudi, tak mau bagi semayang belakang orang Qatar kerana bukan ahli sunnah macam dengan kita. Untuk apa sebuah negara yang sudah jauh melangkah ke hadapan dibawa idea yang begitu sempit? Itu that's all. Bukan soal Perlis saja. Nanti mungkin saya boleh bahas pada sisi yang lain mengapa berlakunya pembaharuan Perlis ini, exceptional Perlis. It's not actually daripada saya, memang asal demikian nature Perlis itu disebabkan latar sejarahnya. Tapi at least satu negeri yang telah memberikan ruang untuk orang berfikir. Banyak hal yang cadangan-cadangan yang Perlis buat yang walaupun sebahagian konservatif tidak terima. Saya rasa ramai rakyat Malaysia rasa ia adalah saluran keluar. Ramai orang yang komplain pasal anak dia tak boleh bin kerana tak cukup bulan, boleh bin di Perlis walaupun masa awal dia kata dia mazhab Syafi'i urat dan tulang, tapi dia pergi ke Perlis juga. Kerana sekurang-kurangnya kita memberikan salah satu sekolah pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memberikan ruang dan alternatif. Kalau tidak, kita tidak ada kepelbagaian, biarlah kan kepelbagaian itu. Ada satu lagi sebab ramai orang pergi Perlis tapi saya tak nak sebut lah. Doktor, last dari saya. Okay. Last dari saya. Dan lepas tu saya ada soalan cuba mas lepas Syaril. Doktor rasa kenapa ada di kalangan individu dalam institusi kepimpinan Islam dalam Malaysia ni yang mungkin tak selesa dengan doktor? Saya kena akui bahawa pertama mungkin juga pandangan-pandangan saya kadang-kadang bukan saja berbeza, kadang-kadang mungkin sikit tajam. Okeylah, saya accept lah. Kadang-kadang mungkin menimbulkan perbezaan. Kerana sebahagian orang tak selesa dengan perbezaan itu. So dia lama-lama dia berkembang. Biasalah dalam tradisi pemikiran manapun dia berlaku begitu, daripada asal pemikiran pergi